Boleh terus ke? Boleh cikgu. Boleh lah? Boleh. Alright. Jadi soalan A tadi tengah buat. Jadi bila kita buang modulus dia, jawapan dia sama ada lebih besar daripada 7. Ni kalau negatif ni, kalau kita pergi arah negatif dia akan jadi kurang daripada negatif 7. Jadi 2x tolak 3 lebih besar daripada 7 ataupun 2x tolak 3 kurang daripada negatif 7. Okay. Jadi yang ni pun sama soft je macam biasa. Tapi last kali kita tak boleh tulis dia punya jawapan sekali. Dia mesti jadi asing juga. Jadi kalau kita buat berapa kali, kita ingatlah ni. 7 tambah 3. Jadi 2x lebih besar daripada 10. 2x lebih besar daripada 5. Okay. Jadi 2x kurang daripada negatif 7 tambah 3. Jadi 2x kurang daripada negatif 4. X kurang daripada negatif 2. Cikgu yang tu 2x. Oh ya. 5/2. Jadi yang ni last kali kamu tulis je jawapan dia. X lebih besar daripada 5/2. Jadi jawapan dia X lebih besar daripada 5/2 atau Cikgu bukan X sama dengan 5. Bukan X sama dengan 5. 10 bahagi 2. Cikgu careless. Yang ni cikgu dah bagi 2 kan? Tapi cikgu Ya. Ya. Bagus. Sekejap cikgu padam. Yang ni. Okay. Oh, X pun hilang. Okay. Masuk dah semua cikgu rasa. Last kali masuk Lisa Surihani. Okay. Okay. Jadi jawapan dia X lebih besar dari 5 atau X kurang daripada negatif 2. Yang ni kamu tak boleh nak gabungkan macam mana pun. Jadi kita tulis je jawapan dia asing. Okay, B pula. 6T tambah, T kena buat ekor sikit. Tambah 10 lebih besar daripada 3. Jadi kalau nombor tu positif, dia lebih besar daripada nombor tu. Kalau nombor tu negatif, dia lebih kecil daripada nombor tu. Boleh hafal ataupun buat je number line. Jadi bila kita buka modulus dia, 6T tambah 10 lebih besar dan sama dengan 3 ataupun 6T tambah 10 kurang dan sama dengan negatif 3. Okay, kalau kita bahagi tapi nombor dia positif, sign dia tak berubah. Dia bila kita bahagi nombor negatif, dia sign dia berubah. Yang ni 2x kita kena pindahkan 2 tu juga kan. Tapi sign ni tak berubah sebab 2 ni positif. Kalau dia negatif baru sign dia berubah. Dia punya. Ni kalau dia ada negatif baru dia berubah. Tapi kalau kita semata-mata pindahkan positif 2, simbol ketaksamaan tak berubah. Okey, jadi kita teruskan. 6T lebih besar daripada 3 tolak 10. Jadi 6T lebih besar daripada negatif. Yang ni berapa? 10 tolak 3 berapa? 7. 7. T lebih besar daripada negatif 7/6. Ini tak boleh perkecil. Okey. 6T kurang daripada negatif 3 tolak 10
Jadi T kurang daripada, yang ni dendam tu. Negatif 10 bahagi 6 boleh perkecil kan? Negatif 5 per 3. Jadi yang ni jawapan dia lah. Tak payah ubah. Sama ada ni atau ya. Kita salah buat ah. Yang negatif Negatif 3 darab 10. 13. Lah. Negatif 13. Hari ni cikgu berkarat tak? Okay. Jadi negatif 13. Okay. Jadi yang ni negatif 13. Tak boleh kecil kan? Per 6. Rat. Cikgu yang kuat careless. Okay, bagus. Okay, yang C ni nampak tak dia ada negatif dalam ni kan? Jadi cikgu rasa yang ni simbol ketaksamaan dia akan berubah. Ni untuk kes yang ni simbol dia akan berubah. Okay, jadi 2 tolak 6Y adalah lebih besar daripada 10. Dan dalam masa yang sama 2 tolak 6Y kurang daripada, tak muat. Tak apa, kita tulis kat bawah tadi. Kita stop yang ni dulu. 2 tolak 6Y. Yang ni tak boleh negatif kan? Tak boleh buang modulus. Kita dah buang modulus tu. 2 tolak 6Y lebih besar dari 10 atau 2 tolak 6Y Nadia. kurang daripada negatif 10. Okay. Jadi yang ni negatif 6Y kurang daripada Syairah 10 tolak 2. 10 tolak 2, 8. Okay. Jadi Y sorry. Y lebih besar daripada ni lebih kurang. Ni tukar arah. Astaghfirullahalazim. 8 bahagi dengan negatif 6 jadi 4 per 3 kan? Negatif 4 per 3. Betul? Betul. Betul. Okay, jadi yang ni pun sama, kita stopkan bagi habis lah. Sekejap lagi kita move on. 6Y kurang daripada tolak 10 tolak 2 tolak 12 kan? Tak muat cikgu pendekkan dalam kerja dia lah. Jadi Y kurang, yang ni pun sama, sorry. Y lebih besar daripada 12 bagi 6, 2. Yang ni negatif dihilang. Jadi jawapannya sama ada Y kurang daripada negatif 4 per 3 atau Y lebih besar daripada 2. Okay, faham kan? Boleh dah? Boleh. Okay. Kita tengok soalan buku teks tu. Okay, kita dah habis dah yang ni. Jadi soalan yang kamu boleh cuba yang berkaitan, kata kamu tak habis buat lagi kan? Yang mana? Yang ni. Yang bila dia kata ada domain ni. Kamu boleh cuba. Siapa yang tak habis lagi lah. Harap yang ni baru sebab cikgu tak perasan tu. Yang tahun lepas dia tak ada sangat ajar pasal yang ada julat. Yang ada julat ni. Okay, jadi kita nak tengok pasal fungsi kubah ni ada satu lagi jalan kerja lah. Yang ni. Okay, jadi yang ni last untuk topik fungsi kubahan ni. Macam mana nak menentukan suatu fungsi kalau dia bagi kamu fungsi kubahan
dan satu lagi fungsi. Fungsi kubahan tu kita ada dua kan. Kata F dengan G kan. Jadi untuk kes yang ni, dia bagi kamu satu fungsi. Lepas tu dia bagi kamu fungsi kubahan dia. Dia suruh kamu cari satu lagi fungsi. Jadi dia berbeza, ada dua jalan kerja berbeza. Kita kena tengok, kita kena cari yang fungsi yang awal tu ke yang akhir tu, dia akan jadi berbeza. Okay, jadi nampak tak soalan ni, dia bagi contoh 10. Cikgu besarkan sikit ya, bagi kamu senang nampak. Okay. Jadi kata kat sini, fungsi F ditakrifkan oleh fx, F yang memetakan x kepada x tolak 2 kan. Itu punya apa? jadi fungsi, dia kata cari fungsi G dalam step yang berikut. Dia bagi F, tapi dia tak bagi G kan. Tapi dia bagi kamu hasil kubahan dia. Dia bagi kamu FG. Yang A ni dia bagi kamu FG. Yang B ni dia bagi kamu GF. Okay. Jadi kita tengok yang ni sebab ini senang lagi. Kalau FGX, kita petakan siapa dulu? G ke F? G dulu kan? Jadi G ni akan masuk ke dalam F. Jadi dia suruh cari yang hilang. Jadi kita lukis sikit. Jadi kalau FGX, kita punya X akan masuk dulu dalam G. Lepas dia masuk dalam G, dia akan jadi GX lah, betul? X masuk dalam G, dia akan jadi satu jawapan GS ni. Ini yang kamu nak kan, sebab dia suruh cari fungsi G kan. Lepas tu GX tu dia akan masuk ke dalam fungsi F pula. Kamu akan dapat fungsi FG kamu. Dia akan keluar jadi 8x tolak 7. Jadi cara nak solve dia, yang ni senang sebab kamu tahu yang dalam ni kamu tak tahu apa, tapi bila dah keluar hasil tu, kita tulis dulu FGF sama dengan 8x tolak 7 kan. Okay, jadi yang ni kita asingkan dulu, kita buat macam biasa. 8x tolak 7. Jadi kita dah ada F kan? Jadi bila GX masuk dalam dia, GX tu akan duduk kat tempat X yang ni kan? X. Dia akan duduk kat sini kan? X. Jadi X yang ni kita boleh ganti dia dengan GX tu. Jadi bila X ni dah masuk dalam fungsi G, dia akan jadi GS. GS ni kita akan petakan masuk dalam fungsi F pula. Jadi bila dia masuk dalam fungsi F, dia akan duduk kat X ni kan. Jadi X ni kita boleh ganti dengan GS. Jadi kita boleh rewrite kan dia. Sebab tu dia tulis mana? Dia tulis macam ni. Yang kat belah kiri ni kan. Yang ni dia dah masuk dalam fungsi F. Jadi yang ni GX yang dah masuk dalam fungsi F. Jadi bila kita nak cari GX tu, kita pindah yang lebih-lebih tu. Kita akan dapat GX sajalah. Jadi yang ni senang. Tolak 7 tambah 2 kan. Jadi last kali kita dapat GX kita 8x tolak 5. Right. Jadi ni GX. Faham tak? Jadi dia kena kiri dengan kanan. Yang kanan ni kita punya fungsi kubahan tu, hasil dia lepas dia dah keluar daripada dua orang ni. Yang kiri ni macam mana kita dapat 8x tolak 7 tu. Jadi daripada FGX tu kita pecahkan dia. GX tu asing dengan F. Lepas tu sebab GX ni akan masuk dalam F, kita ganti je terus GX yang kita tak tahu tu dalam equation fx kita. Jadi dia jadi GX tolak 2. Lepas tu kita pindahkan orang lain supaya last kali kita dapat GX tu seorang-seorang. Kita dapatlah, maknanya GX kita untuk kes yang ni 8x tolak 5. Okay, jadi yang ni kira yang mudah. Okay, kita tengok yang second one pula. Yang ni FG kan? Yang ni GF. Maknanya dia buat F dulu kan? F ni baru X tu masuk dalam F dulu, lepas tu baru masuk dalam G. Jadi kamu tengok, itu kan cikgu dah ceritakan kan, FG tak sama dengan GF kan? Jadi kita tengok
Yang ni pula. Okay, yang ni X kita. Dia masuk dulu dalam function fx tu. Lepas tu dia keluar sebagai X tolak 2 sebab dia kata fx tu X tolak 2 kan. Jadi yang ni kita tahu hasil dia. Dia jadi X tolak 2. Jadi X tolak 2 ni akan masuk dalam G kan. Tapi G ni kamu tak tahu apa equation dia. Kamu tak ada equation dia. Yang ni kita tak tahu. Tapi kita tahu bila dia dah masuk, dia akan jadi X kuasa 2 tambah 3X tolak 5. Yang ni fungsi gubahan last sekali yang kita dapat. Tambah 3X tolak 5. Okay. Jadi bila kita bila X tolak 2 ni masuk dalam G, dia akan ubah equation G tu kan. Jadi dia akan buat apa? Tiap-tiap X dalam equation G tu dia akan ubah jadi X tolak 2. Jadi untuk kes yang ni kita kena macam reverse balik apa yang GX tu buat, baru kita dapat balik apa GX tu. Faham tak? Macam yang ni bila F tu masuk dalam G tu akan berubah dia jadi X kuasa 2 campur 3X tolak 5 kan. Jadi kalau kita reverse balik, yang ni X tolak 2 kan. Jadi katakan tiap-tiap X tu kita tambah dengan 2 sebab dia dah kacau dah X tu, dia dah tolak dengan 2. Kita akan dapat balik GX kita. Jadi sebab tu dia tulis macam ni. Nampak? G fx sama dengan X kuasa 2 campur 3X tolak 5. Jadi fx tu kita tahu dia dah jadi X tolak 2. Jadi X tolak 2 ni akan masuk dalam G. Dia akan ubah equation G supaya dia jadi G fx ni kan. X kuasa 2 campur 3X tolak 5. Jadi kita kena buang apa yang fungsi F ni dah buat kat fungsi G ni. Jadi kita kena buat macam songsangan. Jadi yang ni kaedah kita buat songsangan. Kita katakan X tolak 2 ni adalah sama dengan Y sebab kita nak terbalikkan dia. Kalau tadi tiap-tiap objek dalam G tu kita dah tolak 2. Jadi kalau kita tambah balik tiap-tiap objek tu dengan 2, kita akan dapat balik GX tu. Jadi sebab tu kita buat katakan Y. Kita tak guna X dua-dua sebab nanti kita pedih kepala kan. Jadi katakan yang dalam kurungan ni lah. Dikatakan X tolak 2 sama dengan Y. Oleh itu X kamu sekarang sama dengan Y campur 2. Jadi dalam equation fungsi kubahan kita ni, kat tempat X dia, kita nak reverse balik apa yang fx tu dah buat kat G tu. Jadi kita gantikan dengan Y tambah 2 untuk tiap-tiap 4 objek ni. Dia equation dia macam ni kan. Jadi kat sini dengan kat sini kita masukkan Y campur 2 tu. Jadi kita akan, kiranya kita macam rewind lah. Kita rewind balik apa yang fx tu buat. Jadi bila kita kembangkan dia, kita susun balik. Last kali kita dapat equation Y kuasa 2 campur 7Y campur 5 tu kan. Yang ni GY kita. Jadi maksudnya asal-asal kamu, G kamu tu X kuasa 2 campur 7X campur 5. Lepas dia dah jadi simple macam ni, kamu tukar dia balik jadi X. Jadi yang ni cara dia. Faham tak? Yang ni kompleks sikit. Sebab dalam kurungan tu dia dia kompleks kan. Jadi yang ni kira senang lah. Sebab apa kita buat kaedah Y sama dengan X tolak 2 ni, sebab kadang-kadang equation equation fx ni katakan dia rumit kan. Katakan dia ada kuasa 2, lepas tu dia kena bahagi dengan sesuatu ke. Kalau kita tak guna kaedah ni, kita tak tahu macam mana nak songsangkan. Sebab tu kita katakan Y sama dengan X tolak 2. Kita buat contoh lah. Ni bawah ni. Boleh follow tak? Kita try beberapa contoh. Siapa yang tak faham tu bila buat contoh patutnya senang sikit lah. Sebab memang MX ni MX ni kamu kena buat contoh sikit kan. Cikgu kena tukar screen sharing cikgu sebab kamu tak nampak line paper cikgu. Betul tak kamu tak nampak line paper cikgu bila cikgu keluarkan? Tak nampak kan? Nampak tak? Ya. Nampak tak ketakan cikgu? Ni dah nampak. Nampak dah. Nampak? Nampak. Kamu nampak skrin yang mana? Nampak. Nampak sekerat cikgu? Kita nampak. Kamu nampak sekerat je kan? Sat cikgu. Tak nampak. Sat cikgu tukar cara skrin cikgu. Kamu share. Okay, yang ni kamu nampak dua-dua kan? Uish. Alright.
Okay, kita try soalan buku teks ni. Dia kena kecilkan sikit. Alright. Jadi latih diri 1.6 ni kita nak try buat nombor 1 dulu. Okay. Jadi diberi fungsi f dan fungsi gubahan fg, tentukan nilai g. Jadi soalan dia sama macam atas tu kan. Dia bagi kamu f, lepas tu dia bagi kamu fg, cari nilai g. Okay, kita tulis dulu. Fx sama dengan x tolak 3. Lepas tu dia bagi kamu fgx 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 7. Alright. Okay, jadi yang ni FGS kan, dia masuk G dulu ke dalam F kan. Mari kita tukarkan dia. Okay, jadi GX ni macam mana lepas tu buat apa? Macam mana GX nak masuk dalam FX? Tolak 3. Jadi tempat X ni kita gantikan dia dengan? Sebab GX. kalau dia tulis macam ni, maknanya benda yang dalam kurungan ni masuk kat tempat objek FX. Jadi dia jadi GX tolak 3 dengan 2x plus 2 tolak 4x tambah 7. Jadi dx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 7 tambah 3. 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 10. Okay, jadi yang ni senang. Ini A. Okay, B pula. Jadi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Lepas tu dia bagi kita fgx. Sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 5. Alright. Jadi kita pecahkan yang belah kiri ni. Jadi bila kita pecahkan, kita terus nampak tak apa yang kena ganti. Kamu salah kamu nak confuse antara kaedah pertama dan kedua tu. Sebab kita nampak kamu nampak siapa masuk dalam siapa kan. Okay. Jadi yang ni GX masuk dalam F. Jadi GX masuk dalam F, kita dah ada F. Maknanya kat tempat GX tu, kat tempat X tu kita kena ganti dengan GX. Jadi yang ni ada kuasa 2 kan. Jadi bila kita ganti ni saja, kuasa 2 dia kita kena bubuh jugalah. Jadi yang ni bubuh kurungan. Tambah 1 sama dengan X kuasa 2 tambah 4X tambah 5. Jadi GX kuasa 2 kamu sama dengan ini pindah tolak tambah 1 ni pergi sana jadi tolak 1. Jadi tambah 4x Tambah 4. tambah 4. Okey. Jadi bila kita buang kuasa 2 ni dia jadi punca kan? Ya. Kalau dia jadi punca, kita tulis dia jadi tambah tolak. Yang ni boleh ke biar jawapan dia macam ni?
Siapa dah try dah soalan ni? Dia ada jawapan kat bawah tu. Nak kena check. Kita boleh biar ke? Ke yang ni kita boleh, cuba kita faktorkan ni. Cuba kamu faktorkan dengan kalkulator. Kita dapat benda yang sama tak 2 kali? Nampak macam dapat benda yang sama? Belakang X tambah 2. Yang ni kalau kita EQN kan, kamu dapat apa? Negatif. Kamu dapat apa? Kamu EQN kan, kamu dapat berapa nilai X dia? Negatif 2. Negatif 2 Maknanya satu nombor je kan? Satu nombor je kan? Maknanya dua-dua X dan negatif 2. Satu nombor. Ini dia X. Satu nombor. X tambah 2 kuasa 2. Betul tak? Kita boleh faktor dia jadi benda yang sama 2 kali. Jadi kalau kita ada sesuatu benda yang ada kuasa 2 kat dalam, kat luar tu kita ada punca, kita boleh buang kita punya, dia akan cancel out masing-masing macam ni. X tambah 2 kuasa 2 ni dengan punca ni dia akan hilang. Faham tak? Jadi sebab tu jawapan dia X tambah 2 je. X tambah 2. Sebab yang ni bila kita QN dia akan jadi ada kuasa 2. Jadi benda yang kita kuasa 2 lepas tu punca kita akan hapuskan. Dia akan potong dua-dua orang ni. Jadi jawapan dia X tambah 2. Jadi kalau kata kamu ada nombor yang kuadratik, kamu check dulu dengan kamu punya calculator, boleh tak kamu dapat nilai yang sama. Kalau kamu dapat nilai yang sama, maknanya kamu boleh potong dia punya punca tu, boleh potong. Boleh tak? Boleh. Boleh lah? Boleh. Kita try yang nombor 2 ni. Nombor 2 ni terbalik kan? Yang ni yang jalan kerja susah sikit. Okay. Jadi diberi F dan fungsi gubahan GF, tentukan G bagi setiap yang berikut. Jadi tadi dia bagi FG, yang ni GF, yang ni yang kita kena buat katakan Y tu. Okay. Jadi 2A Fx. Nampak tak? This meeting will end in 10 minutes. Sekejap. Kejap je cikgu rasa 40 minit. Jadi F. Kan? Itulah. Asyik putus. Jadi GF. Boleh ke? Kalau cikgu nak ajar yang ni je, kalau kamu faham, kita tak payah sambung meeting sekejap lagi. Kita habiskan soalan nombor 2 ni. Kita tengok. Okay. Okay, cikgu. Sikit. Tolak 2x. Okay, jadi dia bagi fx dengan gf. Jadi macam tadi kita asingkan dia. Fx ni kan. Jadi x kuasa 2 tolak 2x tolak 3. Jadi bila sebab fx ni kamu dah tahu, jadi kamu gantikan, kamu nampak dia jadi kes yang kedua tu kan. Dia jadi macam tu. Jadi kalau kamu nampak dalam ni dia kompleks, terus kamu kena buat katakan y tu. Jadi maknanya kita kena songsangkan yang apa yang fx tu dah buat kat gx tu supaya kita dapat balik gx yang tidak dinodai. Boleh? Jadi katakan y. Y sama dengan x tambah 1. Oleh itu y tolak 1 adalah sama dengan x kita. Maksudnya kalau dia dah kacau objek tu, dah tambah 1 tiap-tiap objek, kita kena tolak 1 balik, dia akan dapat balik g. Alright. Jadi kat sini kita tulis gy sebab kita dah katakan x tambah 1 ni y kan. Jadi sini gy. Ya. Jadi kat belah sini tiap-tiap 1 yang ada x ni kita akan gantikan dengan y tolak 1. Y tolak 1 tolak 3. Okay. Jadi kita selesai dia. Yang ni kamu kena kembang kuadratik. Jadi kalau dia simple macam ni kita boleh buat terus lah. Y kuasa 2 tolak 2y. Kan sebab tolak 1y tolak 1y kan. Tambah 1. Lepas tu negatif 2 darab dengan y. Negatif 2 darab dengan negatif 1. Dia jadi negatif 2y. Tambah 2 tolak 3. Kita selesaikan dia. Y kuasa 2 tolak 2y tolak 2y jadi tolak 4y. Tambah 1 tambah 2 jadi tambah 3 kan.
tambah 3 tolak 3 Kosong. hilang. Okay, jadi maknanya GY GY sama dengan Y kuasa 2 tolak 4Y. Jadi kamu jangan lupa tukar dia jadi X sebab nanti kamu tak dapat markah jawapan tu. Sebab dia nak GX kan. Last sekali kamu tukar dia jadi X balik. Yang ni jawapan dia. Macam tu. Okay, jadi yang ni kira senang lah sebab FX tu senang. Jadi kalau FX tu rumit, mungkin dia jadi susah. Kita buat yang B. Jadi yang ni B ni FX tu rumit sikit. Okay, B diberi FX FX sama dengan X kuasa 2 tambah 3. Okay, lepas tu dia bagi kamu GFX sama dengan 2X kuasa 2 kuasa 2 tambah 3. Okay, kita asingkan FX ni daripada GX ni. Lepas tu kita gantikan sebab FX yang kita tahu, kita gantikan FX ni dengan X kuasa 2 campur 3. G X kuasa 2 campur 3 sama dengan 2X kuasa 2 campur 3. Okay, jadi yang ni kita kena katakan Y benda yang susah sikit, dia ada kuasa 2. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3. Jadi Y tolak 3 sama dengan X kuasa 2. Jadi X kita sama dengan tambah tolak punca Y tolak 3. Tak apa. Kamu nampak tak yang ni ada kuasa 2? Ya. Jadi dia jadi kes tadi tu, bila kita ada punca, nampak macam menakutkan kan? Bila ada punca, lepas tu ada kuasa 2, punca dengan kuasa 2 ni akan cancel. Jadi jangan risau, boleh lega. Okay, sama Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada tambah, kalau kira dia boleh cancel tu, kita tak payah tulis dah tambah tolak ni. Kita kurungan kita. Punca Y tolak 3, lepas tu dia kuasa 2. Macam tu kan? 2 ni asing tau sebab X tu je yang kuasa 2. Kalau dia kurungkan, kalau dia kurungkan 2X ni kuasa 2, maknanya 2 ni pun kena kuasa 2. Tapi untuk kes yang ni dia tak kurungkan, maknanya X tu saja yang kuasa 2. Okay. Alright. Jadi 2 dengan punca boleh potong, maknanya dia tinggal 2 darab dengan Y tolak 3 tu. Tambah 3. Okay, bila kita kembang ni dia jadi 2Y tolak 6 tambah 3 sama dengan 2Y tolak 3. GY GX itu sama dengan 2X tolak 3. Selesai dah. Diam lah. Tak kan? Ifa diam lah. Tutupkan mic. Okay. Jadi GX kita 2 tolak 3. Dah solve dah ini. Ini dah solve. Yang ni cikgu save. Cikgu bagi kamu sebagai homework boleh? 3. Boleh ke? Boleh. Boleh you. Boleh lah. Lebih banyak lagi bagi. Boleh. Ya. Okay. Boleh. Okey je. Yelah, Ibu tak buat boleh. semua. Bagi banyak-banyak. Tak apa cikgu. Yang 2 ni dulu. Bagi kat dia je. Silakan. Tengah haji ni. Ya. Baik kat Pipah. Pipah je cikgu. Pipah. Pipah je. Bukan nama dah sebelah. Okay, jadi apa kita punya fungsi kubah ni tinggal yang ni. Cikgu rasa yang ni kamu try fahamkan dulu. Tengok, cikgu rasa kamu boleh faham.
Nampak macam Boleh, cikgu. kan gambar. Yang ni dia tulis cari cari F22X, F33X. Nampak macam susah tapi sebenarnya tak susah. Boleh tengok contoh dia. Senang je. Senang. Semua senang. Semua senang kan? Senang. Buat senang. Susah. Tengok dia cari. Cikgu kita tengok contoh ni no. Sebab dia masa kan, berapa minit lagi? Ada 9 minit 57 saat. Okey. Ya, Itu Afifah nak banyak homework. Saya nak banyak-banyak homework. Kamu nak yang wah. habiskan dulu. Afifah Pandai baca. Afifah baca tu. Tapi dia tak siap lagi bisa. homework yang lama. Afifah nak ambil MS ke? Tak. F22, Afifah ambil ke? F22, F33, dia cari dulu, nampak tak? F2, F3, F4 ni dia cari dulu kat sini. Lepas tu dia tengok yang mana satu dia boleh guna untuk solve 22 dengan 33 ni. Jadi kalau F2 tu kita dah cari dah, kita boleh cari macam biasa kan? F masuk dalam F. Lepas tu kalau dia suruh cari F3, maksudnya kita boleh guna F2 kita tadi, masukkan dalam satu lagi F. F2 kita mana tadi? X kuasa 4 ni kan? Jadi X kuasa 4 ni dia masukkan lagi diputus ni tau. X kuasa 4 ni dia masuk dalam F. Jadi kalau dia nak F kuasa 4 pula, dia guna F kuasa 3 kamu ni. Macam tu. Nanti kamu tengok macam mana nak solve nak. Ya. Okay. Di next class cikgu akan ajar kamu fungsi songsangan tau. Jadi cikgu nak kamu try. Ya cikgu. Kamu try. Lepas tu dah habis yang tu, kalau boleh kamu try soalan latih diri 1.7 siapa yang rasa extra rajin tu. Okay. Tambah kerja. InsyaAllah. Dia akan ajar kamu fungsi InsyaAllah, songsangan. cikgu. Ada soalan tanya noh? Okey. Okay, nanti kita jumpa lagi next class. Okay, bye-bye. Bye. Bye, cikgu. Bye. Alright. Cikgu. Ya. Assalamualaikum cikgu. Salam. Baik Cikgu. cikgu. Okay cikgu. I love you. I love you, cikgu.